Allahu Akbar. Tu yang saya cakap banyak kali kepada kita ni tuan-tuan. Berkali-kali saya cakap. Yang mana hijrah ke, baru hijrah ke, pergi suruh masuk mengaji pondok dulu. Barulah pegang mikrofon. Baru ni saya tengok satu, dia ni dulu orang putih. Masuk Islam. Berapa belas tahun masuk Islam, jadi penceramah pula. Sekarang dia isytihar yang dia murtad. Orang putih, orang Australia. Baru masuk Islam sehari dah jadi penceramah. Ni penyakit orang kita. Salah siapa? Salah kita juga. Hijrah. Hari ni kita panggil orang yang dah hijrah. Baru hijrah sebulan dah jadi penceramah. Bila dia duk pompang, boleh dia cakap dia tak percaya dengan Al-Quran. Dia kata Al-Quran ini plagiat. Al-Quran ini penipu. Kisah dalam Quran ni kisah tak betul. Al-Quran ni mengajar teroris. Oh, sekarang ni tuan-tuan, agama yang lama dia duk usung dia pula. Duk ceramah merata pula supaya hentam Islam pula. Allahu Akbar. Tu yang saya cakap banyak kali kepada kita ni tuan-tuan. Berkali-kali saya cakap. Yang mana hijrah ke, baru hijrah ke, pergi suruh masuk mengaji pondok dulu. Barulah pegang mikrofon. Ini baru seminggu pakai tudung. Dah duduk atas pentas ceramah agama dah, kejadah apa? Pergi mengaji tauhid dulu, mengaji fiqh dulu. Jangan duk berani-berani duk ceramah dah. Ingat dengan pakai kopiah, pakai serban, janggut jadi panjang, kita jadi alim. Sak dulu. Ni yang takut ni. Tambah dia tu pula pada agama lain. Tak mendalami sungguh tentang tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya. Begitu banyak ayat dalam Quran. Tiba-tiba diusung ke sana ke sini jadi penceramah, preacher. Lama-lama tuan-tuan, dia bawa perangai dia balik, dia kata Islam yang dia anut selama ni silap. Al-Quran yang dia duk ajar selama ni menciplak daripada kitab-kitab yang lain-lain. Jenuh pula kita nak menjawab dia pula tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Isra' dan Mi'raj itu adalah ujian kepada manusia. Bukan ujian pada kita orang beriman, orang Islam saja. Sekalian manusia ni diuji dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, di sini Allah Ta'ala sebut tentang fitnah. Tentang fitnah. Orang kita faham fitnah ini ialah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Tadi ada orang melawat, dia tanya pada saya, macam mana Ustaz tuduhan yang kata Ustaz meliwat? Masa bila pula aku meliwat? Huru-hara betul ni. Tapi saya tak kata apalah. Jawab sajalah, mana ada fitnah. Fitnah. Itu yang fahamnya ialah fitnah. Itu fitnah yang kita selalu faham. Padahal fitnah ni mempunyai maksud yang sangat luas. Yang Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata apa? Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah kepada umat aku ialah harta benda. Subhanallah. Setiap umat, kata Rasulullah, mereka ada ujian masing-masing. Nabi Adam, umat dia ada ujian. Nabi Nuh, umat dia ada ujian. Nabi Musa, umat dia ada ujian. Nabi Ibrahim, umat dia ada ujian. Dan apakah ujian kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ujiannya Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ini harta benda. Abang-abang rasa panas, ada aircon. Ada rasa panas, ada kipas. Kipas tak cukup, kipas helikopter. Punya banyak jenis kipas, punya banyak jenis aircon. Abang-abang hari ni rasa sakit lutut, tidak lagi menjadi masalah. Hari ni ada basikal elektrik.
Tak payah nak berjalan kaki datang ke masjid, lipat basikal tu, boh dalam poket, boleh sembahyang dah. Punya bohong tu, boh dalam poket. Hari ni basikal boleh lipat. Habis-habis sembahyang, buka, tekan minyak, ulah minyak, boleh balik. Tak payah guna petrol, tak payah guna diesel. Cas saja. Saya ada 2 biji di rumah saya. 2 biji. Sekali charge, dia boleh berjalan 30 km. Seminggu cas, pergi ulang alik sekolah, selesai masalah. Daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar, dia boleh berjalan. Selesai masalah. Hari ni tuan-tuan, beli kereta. Nak kereta apa? Cakap. Nak kereta kuda ada jual, nak kereta lembu ada jual, nak kereta laju ada jual, nak kereta apa pun ada jual. Dengan bentuk yang pelbagai jenis. Ada yang tak payah driver. Bayangkan tuan-tuan, tak payah pegang steering, dia bawa sendiri. Nama dia Tesla. Keluar baru ni dalam YouTube, driver tu tertidur, kereta berjalan. Dia guna pemanduan smart, berjalan sendiri. Kereta depan berhenti, dia berhenti. Kereta depan jatuh langgaung, dia pun jatuh langgaung sekali. Allah, hari ni tuan-tuan, tak payah berhenti kereta, buka cermin, tanya jalan nak ke Cheng di mana, tak payah tanya. Tak payah dah. Jalan nak ke Masjid Tanah di mana, tak payah tanya dah. Hari ni perempuan beritahu kat tuan-tuan, 100 meter belok ke kanan, 200 meter belok ke kiri. Oh, dia tahu pula sekarang. Tuan-tuan cakap saja Google, dia jawab. Panas, dia bagi sejuk. Nampak tak? Google, parit, ke longkang dia pergi. Kita cakap ke parit Perak, dia faham parit depan rumah. La ilaha illallah. Ada orang yang perkenakan Google dengan Proton tu. Proton, isteri saya kuat beletir, macam mana selesai masalah? Dia jawab balik, kepala otak hang, kata dia. Ni kereta sekarang punya canggih, tuan-tuan oi. Abang-abang sekarang, cuba tengok baju. Ada orang belai di rumah baju. Kak Leha, telekong ada orang belai, orang pasang di rumah Kak Leha. Satu almari, segalanya Siti semua. Siti Rafi'ah, Siti Rahmah, Siti Kazimah, semuanya ada. Inilah dia yang Nabi kata di akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini diuji dengan satu ujian, nama dia fitnatul mal, ujian harta. Dan tuan-tuan, ujian harta yang menimpa kepada kita ini tandanya kita telah berada di akhir zaman. Bila telah disempurnakan kepada kita, tuan-tuan, segala nikmat baik di langit maupun di bumi, di laut, di dalam laut, hari ini semua nikmat telah pun tersedia. Kita naik kapal terbang hari ini, tuan-tuan, subhanallah, 2 tingkat. Boleh tidur atas kapal terbang, boleh mandi dah sekarang. Tuan-tuan naik yang jenis first class punya, tuan-tuan, boleh mandi di atas. Ada sahabat saya orang kaya, tuan-tuan, dia beli jet. Saya tanya dekat dia, Datuk, ni beli jet nak pergi mana? Banyak tempat saya pergi. Kadang saya buat bisnes di Afrika, nak inilah. Kadang teringat kat Masjidil Haram, Ustaz, nak sembahyang Jumaat. Pergilah sekejap, habis sembahyang baliklah. Astaghfirullahaladzim. Kita yang masjid sebelah rumah pun tak datang sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Dia datang sembahyang Jumaat daripada Kuala Lumpur, pergi ke Jeddah, patah balik, tuan-tuan. Hanya nak sembahyang Jumaat. Punya mewah dah. Kawan saya, mak dia, bapak dia, adik dia, bukan naik kereta, naik motor besar, pergi ke Thailand, Siam, hanya nak makan tom yum je. Naik motor buat apa sana? Teringat ke tom yum, Ustaz. Makan 2-3 mangkuk baliklah. Astaghfirullahalazim. Mewahnya hidup. Tuan-tuan tengok ada hari ni, tuan-tuan buka je TikTok, tuan-tuan buka sahaja Facebook ke apa benda ke, apa yang tuan-tuan pakai hari ni, semua orang boleh detect berapa harga dah. Tu yang saya nak sorok jam saya.
Bila saya buat macam ni tuan-tuan, berapakah harga jam Ustaz Kazim? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Harga jam kita ni pun dia orang tahu. Tadi saya tengok satu jam presiden ke Perdana Menteri negeri apa tahu. 5 juta, 10 juta kat leha. Oi. Jam Patek Pelepe nama dia. Lah saya nak sebut tak arti saya tulis itu dia tulis saya baca Patek Pelepe 11 juta 13 juta. La ilaha illallah, ni fitnah. Maka dengan sebab banyaknya harta ini, apa yang akan berlaku? Manusia kabur matanya, manusia sudah jadi rabun matanya. Berlakulah perebutan harta, berlakulah manusia yang tamak kepada harta, berlakulah manusia yang cinta kepada harta. Akhirnya jadi apa? Membawa kepada pembunuhan. Dan sekarang telah pun berlaku. Membawa kepada peperangan, membawa kepada pergaduhan. Kerana apa? Berebut minyak, berebut gas, berebut harta. Sehinggalah dalam keluarga kita pun putus adik-beradik, anak-anak hanya kerana berebut harta. Anak saman mak, mak saman anak balik. Sebab apa? Berebut harta pusaka arwah bapa dia. Masa itu mak dah tak kisah, adik-beradik pun dah tak kisah. Yang kami kisah ialah harta arwah bapa kami nak sekian. Bergaduh tuan-tuan, dan tuan-tuan pun boleh baca bagaimana benda-benda itu berlaku dalam media-media yang duk cerita tentang saman menyaman antara anak dan mak bapak dia hanya kerana harta yang ditinggalkan. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, berapa banyak cerita pasal harta yang dipertunjukkan kepada Nabi kita. Cerita bab harta saja. Allah sebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Ada yang Nabi nampak orang yang tanam sebiji benih, tumbuh sebatang pokok, kemudian naik 100 dahan. Setiap dahan tu pula ada berapa banyak tuan-tuan? 100 biji, tumbuhnya daripada 7 dahan, ada 700 kali ganda. Begitulah perumpamaan dia. Dan Nabi pun dipertunjukkan pula orang yang tak nak bayar zakat, apa jadi dia di hari kiamat. Berapa banyak harta tuan-tuan yang ditunjukkan kejadian-kejadian akibat dan manfaat apabila salah guna harta ataupun menggunakan harta dengan bijak. Di sekeliling masjid kita ni tuan-tuan ni, qad aflahal mu'minun tu. Tu tulisan khat Al-Quran tu. Yang ni senang baca, qad aflahal mu'minun, senang baca. Ada setengah khat tuan-tuan. Saya pun pening. Tamano hujung pangkai dia ni melengkor. Hang tak boleh ke tulis senang-senang orang nak baca. Kalau cara saya ni pun saya cari apa benda ayat ni. Oh, qul ya ayyuhal kafirun. Baru jumpa tak. Jenis hak tak kerti nak baca khat, natang apa pula ni. Macam hari ni senang baca. Bismillah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tu dia ayat zakat. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Siapa kata harta tak penting? Mula-mula dia cerita tentang semayang. Kemudian dia cerita tentang benda lara. Kemudian dia cerita tentang zakat. Semayang, benda-benda yang dosa. Kemudian dia mula cerita tentang zakat. Cuba tengok di dalam surah Al-Baqarah. Cerita tentang harta duduk selepas apa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia letak selepas beriman pada perkara gaib, dia letak lepas semayang, dia letak menginfakkan harta pada jalan Allah. Nombor 3 tuan-tuan, Allah Ta'ala letak cerita tentang harta. Menunjukkan bahawa harta tu penting. Untuk nak jadi hidup berjaya dalam dunia, harta ni penting. Tapi kadang-kadang
Kita hari ini dimomokkan dengan cerita. Tak elok, harta ni tak elok. Biarlah kita jadi miskin. Janji masuk syurga. Akhirnya nak makan, pi tadah tempurung. Akhirnya nak makan, pi tadah tempurung, pi telefon ketua penyamun pula. Kenapa kau sambung sampai habis rumah aku lah? Satu sen pun kau tak tinggal. Sekarang aku pula kena minta derma. Lain kali bayar hutang, kata Pi Ramli. Ingat tak tuan-tuan cerita Alibaba Hujan Lapuk tu? Adakah Islam suka meminta-minta? Islam suka engkau bagi pada orang. Nak bagi kepada orang, mesti ada harta. Islam suka bayar zakat. Wajib bayar zakat. Nak bayar zakat, mesti ada harta. Masya Allah. Ni nak buat program malam ni pun kena ada duit. Nampak tak nasi ke apa di luar tu? Tak ada makanan, Allah. Nah ya. Dia tengok banner punya besar tu, ceramah Asra Mi'raj semua. Dia telefon bendari. Ada jamuan ke? Ada. Sponsor. Tokey banyak sekali kata. Malam ni insya-Allah satu van saya datang. Tu dia tuan-tuan. Cuba kita jawab, malam ni ceramah saja. Makanan sediaan berhad, makan di rumah. Tuan-tuan, harta tu penting. Cuma Nabi kata janganlah harta itu menjadi fitnah kepada kamu. Kamu jadi sombong, jadi kedekut, tak nak bayar zakat, ambil benda haram, sapu benda syubhah, halal pun hang sapu, haram pun hang bedai. Yang ni yang salah ni. Dan satu-satunya benda yang akan disoal 2 kali di hari kiamat ialah harta. Dari mana awak dapat harta dan ke mana awak membelanjakan harta awak. Ini 2 benda yang ditanya 2 kali. Yang lain-lain Allah tanya sekali ya. Tapi bab harta Allah tanya 2 kali. Saya pakai baju malam ni. Ni baju bunga mat, bunga padi berdaun lalang ni. Allah tanya ni, mana hang dapat baju ni? Saya jawab, saya pergi ceramah di Melaka. Habis-habis ceramah, orang hantar kat kereta, bagi kain. Dia kata, Ustaz, buatlah baju ni. Kok boleh pakai ceramah, dapat pahala kat saya. Dia sedekah, saya pun pergi kat tukang, buatlah baju. Semalam siap, hari ni saya pakai. Basuh pun tak hari. Nampak? Nampak ni? Alhamdulillah. Apa yang kamu buat dengan sebab kamu dapat baju tadi? Saya pergi ceramah. Selesai masalah. Dari mana awak dapat kereta itu? Saya beli. Awak beli dengan apa? Loan riba. Mampus. Mampus kita. Berapa ramai yang buat kereta riba. Bila kita tanya, Mat, ini riba, Mat. Kalau saya tak beli, saya tak merasa. Orang lain pakai kereta, jiran-jiran pakai kereta, saya pun nak merasa. Riba pun riba lah. Atau kamu nak merasa neraka? Tak nak lah, tapi nak merasa kereta. Ini masalah kita ni. Dah lah dapat daripada hasil riba, pinjaman riba, kereta yang kamu beli tu kamu gunakan untuk apa pula? Bawa makwa pergi romen-romen. Lagi nanya tuan-tuan, mampus kita. Subhanallah. Inilah yang kata ujian berkaitan dengan harta, bukan setakat di dunia, fitnahnya sampai kepada hari akhirat. 2. Fitnah yang kedua yang disebutkan kepada kita di dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Tuan-tuan balik buka dalam Quran tu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ni dia. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu itu akan menjadi musuh kepada kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Subhanallah. Abang-abang sayang tak dekat isteri sebelah tu? Oi, sayanglah Ustaz. Oi, alhamdulillah. 2 minggu lepas pelajar di sekolah saya kahwin. Loh, pelajar kahwin Ustaz? Pelajar lah dah 66. Tuan-tuan ingat 16 tahun ke?
Isterinya 62, suaminya 66, kahwin 2 minggu lepas. Tiap-tiap hari daripada rumah pondok mereka pergi ke kelas pegang tangan. La 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 la, oh seronoknya. Jadi akak-akak kalau rasa nak bahagia, nikah lagi kak Duk lama-lama janda pun duk sunyi juga. Saya tengok ceria Pak Long tu, Allah, dua-dua pakai spek hitam masuk kelas. Nampak ke saya tanya? Cerianya, seronok dia ni. Kita doalah mereka ni bahagia sampai ke syurga ni. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, yang Ustaz bagi kahwin buat apa? Kenapa? Yelah dah tua-tua. Buat apa kahwin lagi Ustaz dah tua-tua? Saya cakap, dia orang pandai lah nak buat apa. Yang kau duk fikir siang malam buat apa? Bagi dia orang menikah, dia orang tahulah nak buat apa. Dia pula tanya saya, nak buat apa tu? Sibuk je tanya. Ya Allah, kita sayang anak kita, kita sayang isteri kita. Allah kata satu hari nanti isteri kamu akan jadi musuh pada kamu, anak kamu akan jadi musuh pada kamu. Sudah tuan-tuan. Isteri yang kita sayang musuh kita di hari kiamat. Bila Allah tanya pada dia, kenapa kamu tak tutup aurat? Suami tak suruh pun. Kenapa kamu tak semayang? Saya ada bapa tak pernah suruh saya semayang. Ni dia. Yang ni yang jadi musuh. Pasal apa yang kamu makan benda haram? Saya tak tahu. Suami saya buat balik beras, saya masak mana saya tahu. Rupa-rupanya beras tu, lori beras terbalik. Lori beras terbalik, lori pergi hantar pasar raya apa terbalik tu, dia buat balik beras kampit, susu 1 tin, Milo 2 tin. Buh dalam raga tu buat balik ke rumah. Pikul ni dalam rumah. Hoi, buat balik. Yang isteri tak tahu beras tu beras lori terbalik. Yang driver lori kata, jangan ambil, tolong jangan ambil. Dia kata, engkau tak bagi aku ambil, nampak? Orang lain dah ambil. Apa pula? Dengan dia sekali. Kita kata, Haji, jangan ambil Haji. Driver dia tak kasih ambil, toki dia tak bagi. Tok Imam mau ambil? Sudah tuan-tuan. Dia bagi alasan, Tok Imam pun sapu. Apa kau ingat Tok Imam sapu tu kira halal ke? Akhirnya anak dia makan benda haram, isteri dia makan benda haram. Di hari kiamat, anak dia dakwa bapa dia. Isteri dia dakwa suami dia. Berlawan pula di hadapan Allah. Bertikam, tuan-tuan. Bukan tikam tu, bertikam lidah. Dah takkan tak tahu. Waktu tu 18 hari bulan, mana dapat gaji lagi? Takkan dia tak tahu. Saya tak ada duit nak beli beras. Yang dia makan buat apa? Salah dia. Bukan salah saya. Pandai pula selama ni saya tanya dekat abang-abang tu beli beras tak beras. Mana saya tahu dah bawa balik saya. Bergaduh tuan-tuan. Jadi musuh. Silap-silap kita ni boleh masuk syurga lah. Subuh semayang, Zuhur, Asar, Maghrib semayang di masjid. Daripada rumah duk ikat serban. Duk gigit ekor serban belah kiri ni. Gigit. Semayang, pakai jubah, naik motor. Zikir, ya Allah, sehari 1000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila sampai di hari kiamat, Allah hisap. Syurga. Mai anak dah. Semayang tidak, makan benda haram. Pak siapa tak semayang ni? Pak saya tak pernah hajar. Pak siapa tak puasa? Pak saya tak pernah suruh saya puasa. Pak siapa kamu ni buat benda ni? Bapak saya tak pernah larang. Mana bapak kamu? Tu yang jalan nak masuk syurga. Allah panggil balik. Oi Balong, patah balik. Nayau dah. Padahal kita dah melangkah ke syurga. Tengok-tengok anak dakwa kita. Isteri dakwa kita. Masya Allah, subhanallah. Agak-agak apa, abang? Apa yang isteri nak dakwa kita sekarang? Cuba bagi tahu. Sebelum Allah hisap di hari kiamat tu, tuan-tuan hisap dulu sekarang. Agak-agak aku dengan isteri aku, apa yang isteri aku nak dakwa aku?
Nafkah alhamdulillah cukup. Rumah cukup. Barang mak cukup. Blender pun cukup. Apa lagi? So check. Ilmu tak cukup. Sepanjang kita kahwin dengan isteri kita, tak pernah kita cek. Mama, cuba baca Fatihah, abang nak dengar. Tak pernah. Dah 50 tahun kahwin. Cuba baca tahiyat, abang nak dengar. Tak pernah tanya. Cuba ambil wuduk, abang nak tengok. Tak pernah. Tak pernah kita ajak isteri kita tayamum. Isteri masuk wad, dia cocok dekat tangan ni. Masuk drip, nak masuk air, nak masuk ubat. Isteri kena tahan dalam wad. Suami pun datang bawa bakul biskut Mary, pelah air panas. Bawa, ni mama, abang bawakan biskut Mary, teh, kopi nak minum. Abang, ya. Tadi nurse datang pasang drip-drip ni. Macam mana nak ambil wuduk Pasal ada plastik dia tutup jarum ni. Macam mana nak sembahyang bang? Dia sebenarnya, sudah tuan-tuan. Siap sebenarnya pula tau. Tuhan pun faham kamu sakit. Habis tu, tak payah sembahyang lah. Mampu kita tuan-tuan. Itu nasib baik dia jawab juga. Yang jenis tak jawab, mana aku tahu kamu sakit bukannya aku. Udahlah aku nak balik. Aku nak tengok Ronaldo ni. La ilaha illallah tuan-tuan. Kena jawab soalan tu. Isteri dia dah putus haid, dah 60-an, menepus dah. Dah menepus dah tuan-tuan. 60. Dia pi kedai, pi beli air apa tak tahu, minum air sebotol, keluar haid. Dah pencen 15 tahun dah. Abang, darah apa ni keluar pula? Darah apa? Tak tahu dah, darah mari pula darah tu. Tak tahu darah apa abang. Mana aku tahu kamu punya, bukan akunya. Nak jawab apa tu tuan-tuan? Isteri tanya, berhak tanya, dan tuan-tuan wajib jawab. Masalahnya saya tak tahu, Ustaz faham tak? Faham. Kalau abang tak tahu, kita ada Tok Imam, tanya pada Imam. Mam, isteri saya semalam datang haid ke apa tak tahulah, dah pencen 15 tahun datang pula. Darah apa tu Imam? Tok Imam kata, isteri saya pun semalam keluar juga. Rupanya mereka minum berjemaah air tu tuan-tuan. Sudah. Imam pun tak boleh nak jawab. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, ini tanggungjawab kita. Inilah nafkah. Sayang, kita hari ni bila sebut nafkah, batin. Kita hari ni bila sebut nafkah, duit. Tapi kita lupa sebut salah satu nafkahnya ialah ilmu pengetahuan. Itu nafkah batin tu. Jangan hanya faham nafkah batin tu kopi jantan, kopi tok misal. Saya okey Ustaz, setakat ni nafkah batin isteri tak komplain lah. Saya okey punya. Nafkah batin tu abang, menggembirakan isteri. Pernah kita senyum kat dia? Habis ceramah, kita duduk atas motor, isteri berjalan. Ada kita senyum kat dia? Yang ada masam. Lambat baik. Tunggu punya lama. Ada. Semalam saya ceramah di Pulau di Kedah. Saya singgah berhenti sembahyang dekat Kemunting. Saya tengok satu suami ni duduk tunggu depan kereta, depan surau Lebuh Raya tu. Saya pun masuk dalam kereta, tunggu PA saya tak habis sembahyang. Saya tunggu. Saya tengok bila isteri dia turun, dia tinggalkan kereta dia, dia pergi ambil isteri dia. Pimpin tangan isteri dia, buka pintu, masuk dalam kereta, tutup. Wah, hebat. Yang selalu kita buat awal-awal nikah, tak pun tengah bertunang.
Kalau tengah bercinta tu, helmet tu tuan-tuan, sampai tarik, klik ni, pop. Awak sakit. Sorry. Nampak tak? Ui. Sekarang bila dah menikah, anak pun dah 4, tak tanya dah helmet hang pakai ke tak pakai ke. Kadang-kadang isteri saja dak suruh abang ikatkan. Dengar ada kamu ni ikatlah sendiri. Abang dulu abang ikat. Yalah, ada pula dia tarik rapat. Aduh, taknya mati kalau rapat. Garaknya tuan-tuan. Belum lagi bagi nafkah batin. Termasuklah nafkah batin tadi ialah ilmu. Sebab tu kalau di masjid ni ada pengajian, kita tak boleh nak ajar isteri kita. Izinkanlah dia datang. Bagi tahu pada dia. Besok jam 3 petang, Ustazah Hendon akan mengajar di masjid. Datanglah, abang hantar. Ini tidak. Nak mana tau? Ke masjid, Ustazah Hendon mengajar. Tak payah. Hendon, tak Hendon. Malaysia tak ada ke? Tak, nama Ustazah tu Ustazah Hendon. Bukan Malaysia. Nah, ada rumah. Tak izinnya pula. Oh, berdosa. Tambah-tambah ilmu tu fardu ain. Nak mana tu? Hari ni ada ceramah Ustaz Kazim. Saya nak pergi dengar ceramah. Tak payah. Kenapa abang? Dia tu tak jadi bertanding. Kau tak nampak? Astagfirullahaladzim. Aku tengok songkok dia pun aku tahu dah dia belah mana. Astagfirullahaladzim. Payahnya tuan-tuan. Di hari kiamat, isteri dakwa. Kenapa sembahyang awak tidak sah? Suami saya tak pernah ajar saya sembahyang yang betul. Mampu kita tuan-tuan. Itu baru seorang isteri. Bayangkan 4. Hak nombor 2 klaim, nombor 3 klaim, nombor 4 klaim. Wah, menung kita. Sebab tu, abang-abang, kita sebagai suami, jom bagi clearkan benda ni. Yang kedua, fitnah daripada isteri, mai pula fitnah pada anak-anak kita. Satu isteri, ini fitnah dia. Bayangkan kita ada 8 orang anak. Apa pula musuh yang anak akan klaim kepada kita di hari kiamat? Bapa aku, bapa aku, bapa aku. Allah tanya, kenapa tidak buat subuh? Saya tak salah. Bapa saya tak pernah kejut saya semayang subuh. Bapa saya pergi semayang subuh, senyap-senyap seorang-seorang dia. Dia tak nak saya bangun daripada tidur, terkejut pada tidur, dia start motor pun di luar pagar rumah dia. Sebab anak dia balik lambat, takut mengantuk. Dia pun tolak motor RX dia tu. Tak pun X1R dia tu, ditolak jujung tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. X1R apa kejadah pula ustaz ni? Oi. Tuan-tuan, jom kita jaga benda ni. Sebab kita akan jumpa benda ni di hari kiamat. Nabi dah cerita dah benda ni. Quran dah sebut dah tuan-tuan. At-Taghabun dia sebut. Benda yang saya takut di hari kiamat. Saya ni sibuk mengajar orang. Isteri saya tak mengajar. Saya takut nanti Allah soal saya, sibuk mengajar anak orang, anak sendiri kau abaikan. Mampus saya. Takut. Nak jawab apa tuan-tuan? Isteri dakwa saya. Sebab tu ada orang datang minang saya, perempuan 66, tak pernah kahwin. Dia kata, Ustaz, saya dah jumpa dah ada orang yang boleh bimbing saya ke syurga. Oh, bagus ya. Siapa tu kak? Ustaz lah. Astagfirullahaladzim. 66. Allahu Akbar. Saya kata tak apa kak, saya seorang ni pun teruk lah. Tak apalah kak. Dah betul Ustaz. Kak tak kisah pasal umur Ustaz. Walaupun kak tua Ustaz muda, kak tak kisah. Saya kata memang kak tak kisah. Yang kisah saya. Salah besar lah. 66 minta maaf lah kak. Tak dapat lah saya tolong kak. Saya takut besok isteri saya dakwa mampus. Tambah dengan kak pula. Kak dakwa saya pula. Lagi nak jawab dengan Tuhan. Tapi kalau 26 insya-Allah kita ejah lah macam mana kan? Jadi tuan-tuan saya takut yang tu. Jadi saya pun cakap kat mak saya, mak carilah ustazah seorang.
Saya tak payah dah ajak dia, saya dah tak payah nak ajar dia Quran, nak ajar dia semayang ke apa ke, dia ada ustazah, dia pandai dah. Dapat ustazah, dia duk ngajar saya pula kadang-kadang. Yang anak saya pula, ni dia tuan-tuan. Nak pastikan mereka ni tak dakwa saya di hari kiamat, dalam bilik tidur tu saya buat speaker. Speaker tuan. Bila nak sembahyang subuh, saya pasang CD ke, saya pasang apa? Ayat Quran setengah jam sebelum masuk waktu. Saat lagi azan, dengar. Saya beli pula tuan-tuan, mana ke dia? Tahu ni, menentang ni. Ni, jadual waktu ni, 1,600 saya beli. Pergi letak betul-betul depan bilik tidur mereka. Setiap 10 minit baca Quran. Sebelum masuk waktu baca Quran. Semayang. Sungguh Tapi mereka pun cerdik. Budak-budak muda. Dia tutup off tak bunyi apa. Astagfirullahaladzim. Saya kata budak-budak ni saya pergelap bilik ni. Tak dengar kan? Bila mereka balik asrama tuan-tuan. Oh, apa tutup? Tuan-tuan, saya buat macam tu untuk apa? Untuk mereka ni semayang. Kadang-kadang telefon pagi-pagi tu. Mungkin subuh mungkin daya. Alhamdulillah. Sebab tu saya seronok tengok anak-anak tahfiz kita. Ni, anak-anak tahfiz kita. Saya suka. Pasal apa suka? Dia orang duduk di asrama. Ada satu bapa dia kata, Ustaz, anak saya ni tahfiz. Tapi tak menjadi. Umur 15 tahun. Habis tu, saya ambil balik. Duduk dengan saya, Ustaz. Senang, saya hantar sekolah kebangsaan biasa. Oh, betul? Senang, saya mantau lah. Dulu duduk di asrama. Dia tak dapat setahun 3 juzuk, Ustaz. Allah. Sekarang anak abang sembahyang subuh di mana? Itu soalan saya. Anak abang sembahyang subuh di mana? Kalau dia duduk di asrama, pukul apa bangun subuh? Tanya orang, dia tengok orang pula. Pukul apa main? Pukul apa? 4:30 dah bangun dah. Dia bukan sembahyang subuh 4:30, dia bangun. Kalau 4:30 sembahyang subuh, pecat cikgu dia minta. Mana ada subuh 4:30? Dia bangun 4:30 pagi, dia mandi, dia pegang Quran, dia baca Quran, dia duduk dalam asrama, dia baca Quran. Saat lagi semayang subuh, dia semayang berjamaah. Tak pernah miss budak-budak ni. Biarlah dia dapat 3 juzuk setahun, apa masalah? Hafal Quran bukan wajib, semayang subuh yang wajib. Biarlah dia dapat 2 tahun hanya 6 juzuk, lantak ke dia lah. Janji dia subuh berjamaah, semayang berjamaah, ilmu dia dapat. Saya tanya slow dekat dia, sekarang anak abang semayang subuh ke apa? Dia bangun pukul berapa? Dia tidur pukul berapa? Semayang jemaah zuhur di mana? Tak boleh jawab dah. Tak boleh jawab. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati. Lantaklah dia orang. Saya suka budak-budak duk tahfiz, biar pergi depa. Nanti nak jadi apa Ustaz? Nanti nak kerja apa Ustaz? Tak pernah lagi tuan-tuan saya jumpa budak tahfiz tak ada kerja. Saya duk keluar masuk penjara tuan-tuan. Saya duk keluar masuk penjara dulu pusat serenti lah, puspen lah, QNK lah. Saya duk ceramah macam-macam orang. Ada satu penjara saya pergi ceramah tu dalam surau dia. Surau dia lebih kurang besar kita ni. Boleh muat dalam 400-500 orang surau dia. Jemaah penjara dia 900. Semua penghuni dia 1,200 orang. 900 orang Islam. Hak lain-lain tu tak Islam. Muat surau dia dalam 500-600 ya. Bila saya sampai di surau dalam penjara tu, yang banduan yang tak boleh masuk dalam surau tu duduk keliling dekat sel tu. Menjerit nama saya. Ustaz Kazim, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Oh, glamour aku. Banduan pun kenal. Ustaz Kazim, kami nak dengar juga. Kami nak dengar juga. Pegawai dia buat pekak jalan tak. Bukan kita tak nak bagi masuk Ustaz. Surau tak muat. Biarlah. Lain kali Ustaz datang, kita panggil tim yang kedua pula. Oh, tuan-tuan, saya tanya dekat bos dia. Macam mana dia orang kenal saya?
Kita orang sebelum masuk waktu, kita pasang ceramah ustaz. Waktu tu CD, ceramah ustaz dalam TV, dalam surau tu pasang TV macam ni. Sebelum sembahyang, dengar ceramah dulu. Oh, itu yang dia orang kenal ustaz tu. Oh, patut duk menjerit nama saya, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Saya balik pada umrah, balik keluar pada balai ketibaan tu, punya ramai duk sambut saya. Oh, ramainya. Dia orang tahu mana aku balik. Rupanya bukan sambut saya, depa sambut penyanyi pada Indon buat konsert tuan. Silakui betul, aku ingat sambut aku. Bawa segala bunga spanduk, saya dengan bangga jalan. Rupanya penyanyi Indon tu belakang saya. Silakui tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, duduk dalam penjara yang saya cakap tadi, ada penjara yang menawarkan kursus menghafaz Al-Quran. Bukan dia hanya menawarkan buat roti, hafal Quran dan dapat allowance kalau mereka habis 30 juzuk. Ada tuan-tuan di Malaysia. Alhamdulillah. Kita yang tak jadi banduan ni pun tak hafal Quran. Tak jumpa lakum dinukum. Semayang tarawih bawa ayat tu. Wala ana abidu wala antum wala dia bunyi hai pula tu, dia marah tuan. Dia tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Saya dah terkenal Tok Imam, dia marah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abad. Dia mula tinggi dah. Wala kata. Marah siapa? Dah tak ingat baca lah qul wallah. Yang gatai baca lakum dinukum siapa? Nasib baik tak? Buatnya ada budak jawab di belakang. Wala ana wala antum wala ana, budak jawab rukuk je lah. Allah lagi huduh entah bunyi. Hai, kita yang tak masuk penjara ni tuan-tuan, tak hafal Quran, dia orang hafaz Quran. Jadi abang-abang kalau nak hafal Quran, masuk penjara. Satu penjara saya pergi. Satu lagi penjara, bila saya ceramah dalam dia tuan-tuan, ada satu orang Cina duduk depan sekali pakai kepiah. Waktu saya nak ceramah tu, dia orang baca Quran. Saya duduk dengan bos dia. Tuan, Cina tu mualaf ke? Dia Hong Kong punya orang ustaz. Oh, Hong Kong. Dia edar dadah ustaz. Oh, edar dadah. Dia nak digantung ustaz. Oh, digantung. Habis tu dia dah masuk Islam. Itu yang datang kita duk ajar dia lah. La ilaha illallah. Ada seorang tu pula siap pakai serban gitu tuan. Pakai serban. Ni yang banyak pakai serban kepiah putih siapa pula tuan? Penjara kita ni adalah penjara yang buat pengajian pondok dalam dia. Oh. Dalam kita tak ramai ustaz, dalam 30 orang yang kita pilih untuk masuk kelas pengajian pondok dalam penjara, baca kitab itu, baca kitab ni. Kerja dia orang tak ada kitab. Target kita bila dia orang keluar daripada penjara, dia boleh masyarakat, hidup dalam masyarakat, mengajar masyarakat. Saya kata kalau 30 tahun penjara, 20 tahun penjara, tak ada kitab sehari 5 kitab, alim kita. Jadi abang-abang kalau nak alim, masuk penjara. Keluar-keluar tu jadi imam tu. Ini bukan saya bohong tuan-tuan, ni cerita betul. Tak ada yang saya jumpa, yang saya bawa tanya pada budak-budak serenti ni, Zat Dadah ni. Siapa sini yang sekolah agama? Seorang je. Hak lain bukan sekolah. Siapa sini sekolah tahfiz? Seorang pun tak ada. Menunjukkan bahawa pengajian agama, pengajian tahfiz melahirkan budak yang baik akhlak dia. Kalau begitu, diperkasakan lagi. Saya seronok hari ni bila ada kerajaan sebut nak memperkasakan balik dasar tahfiz negara. Alhamdulillah. Elok lah. Supaya mereka ni ada hala tuju. Tidak tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Dan biar mereka ada hala tuju mereka. Dan janganlah dibebankan budak-budak tahfiz punya otak.
Dalam masa sama nak ingat Quran 30 juzuk, dalam masa yang sama pula kena ambil subjek bahasa Inggeris, bahasa nu. Nak buat apa? Nak ambil SPM, kena ambil nu, kena ambil. Mati budak-budak ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang apa Quran? Ingat senang, tuan-tuan. Apa boleh nak ingat tu? Hafaz tu senang. Saya kalau tuan-tuan bagi dekat saya sejam, insya-Allah satu muka saya boleh hafaz. Sejam Alhamdulillah, waktu saya belajar dulu tahfiz 2 tahun setengah habis 30 juzuk. Allah Ta'ala bagi saya tu, alhamdulillah lah. Tengok sekali. Ada orang tanya kat saya, Ustaz ingat semua no, nama filem lah, dialog lah, nyanyi semua. Ustaz ingat cerita lama-lama no. Al-Hafiz boleh ingat semua tak? Sebab saya lepas Zuhur, sebelum Zuhur saya baca 10 kali satu muka. Konsentrate betul-betul, tak tengok apa-apa dah, baca Quran, tengok ayat, tengok baris, tengok ayat, tengok baris 10 kali. 10 kali satu muka. Sat lagi mai semayang asar, sebelum asar 10 kali. Tak tengok hal lain dah, apa pun tak tengok. Mai maghrib 10, mai isyak 10, 40 kali. Nak tidur sat lagi tuan-tuan, hafaz 1 jam boleh ingat. Besok semayang sunat sebelum subuh boleh bawa dalam semayang 2 rakaat. Tetapi nak ingat balik, Masya Allah. Tiba-tiba kita beratkan pemikiran budak-budak ni pergi belajar matematik tambahan pula. Habis kan? Saya muntah-muntah nak jawab soalan matematik tambahan. Punya seksa. Anak saya main tanya kat saya, ayah, macam mana nak jawab ni ayah? Ini senang ni, nampak tak? Oh sudah, saya tak. Tolak balik buku tu. Matematik tambahan ayah tak pandai. Oh tak apa. Saya tengok, ayah belajar dulu ni, ayah belajar dah ni. Belajar, angin tuan-tuan. Oh, anak pun tak apalah ayah, kan ayah naik angin pula. Punya teruk lah tuan-tuan, belajar matematik tambahan. Sekarang anak saya ambil kursus perguruan bahasa Melayu. Tak ada kena-mengena dengan matematik tambahan, tuan. Cubalah kita ajar pada anak-anak kita ilmu yang ada manfaat. Dia bukan nak jadi doktor ke, nak jadi pilot ke apa benda ke. Sebab tu semalam saya sebut di Kedah, saya sebut tentang sistem pendidikan yang kita didik, budak tu dididik untuk jadi apa? Macam di China, dia dididik untuk jadi gimnastik punya orang. Daripada dia mula beranak sampailah dia besar. Kerja dia melompat terkangkang, mengumpat terkangkang. Lama-lama tuan-tuan, badan dia boleh keluar kot celah kangkang. Kepala dia boleh keluar. Tang mana kepala, tang mana kaki hang. Tuan-tuan tengok di Brazil tu, dia boleh hasilkan Neymar, dia boleh hasilkan Zico, dia boleh hasilkan Ronaldo. Wih, banyaknya nama. Mereka ni menghasilkan duit yang berbilion untuk Brazil. Dia ekspor pemain bola sepak ke seluruh dunia. Sebab mereka dilatih jadi pemain bola sepak sebelum mereka masuk sekolah. Akhirnya berjaya. Tuan-tuan, cuba kita buat sistem macam itu. Pilih 100 orang untuk jadi doktor. Pilih 100 orang untuk jadi arkitek. Pilih 100 orang untuk jadi cikgu. 100 orang untuk jadi technician. 100 orang untuk jadi nurse. 100 orang jadi pharmacist. Mereka belajar benda itu sejak berumur 7 tahun sampai 18 tahun. Cekap, tuan-tuan. Pakar dalam bidang kedoktoran saja. Pakar bedah ke, pakar bersalin. Mengenali ilmu tentang doktor sejak umur 7 tahun. Kita hanya memilih bidang untuk kita belajar, bekerja hanya selepas SPM. Dapat keluar result, mak tanya, kamu nak ambil kos apa? Entahlah mak. Yang ini pun susah juga, yang ini pun susah juga. 19 tahun nikah, 20 tahun beranak, selesai masalah. Cubalah ubah sistem. Buatkan untuk 5,000 orang je satu sekolah yang melatih manusia pengkhususan. Ada satu lagi pengkhususan driver Grab. Selesai masalah. Ini kena ubah sistem ni. Kita tak boleh nak ikut sistem orang lain, tak? Kita ada sistem kita sendiri.
Termasuklah budak-budak ni. Kita latih mereka untuk jadi pendakwah, latih mereka untuk jadi ulama, latih mereka untuk jadi guru. Sekarang latih dah. Untuk masa yang akan panjang, mereka akan dapat menghasilkan rakyat yang baik, yang berakhlak, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, yang seterusnya yang jadikan fitnah kepada kita. Disebutkan kepada kita, wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatun wa ilaina turja'un. Allah Ta'ala kata dijadikan fitnah untuk kita ni dua. Satu bisyarri, satu lagi wal khair. Baik dan buruk itu fitnah. Ni dia. Okey. Dia tu teruk, dia tu jahat, dia tu teruk, dia tu jahat. Habis itu kamu, saya baik. Itulah fitnah. Allah Ta'ala fitnahkan pada kita, kita perasan kita ni baik. Ini fitnah. Kita datang masjid pukul 5:30 pagi. Buka lampu, buka kipas. Kita pun semayang sunat. Allahu Akbar. Seorang kita datang pengurusi masjid naik motor Honda Cup. Gedek. Dalam hati duk cakap. Baru dia tahu siapa datang awal. Bismillah. Habis kita. Kenapa iblis tu rosak? Kenapa iblis tu aba wastakbara? Sebab dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka bila dia rasa dia lebih baik daripada Adam, akhirnya dia jadi kafir. Kita tak lebih baik daripada orang. Kita paling buruk di kalangan orang. Di kalangan saya dengan tuan-tuan, saya paling buruk sekali. Kena ada perasaan tu. Kenapa saya paling buruk nak dibandingkan dengan tuan-tuan? Sebab saya ni banyak benda saya abaikan. Tuan-tuan dengan anak-anak, tuan-tuan selalu sangat. Saya tak ada. Saya dapat cucu nombor 1, nombor 2. Cucu yang nombor 1 dulu. Sekarang umur dia 2 tahun 4 bulan. Bila saya balik mana-mana, saya akan singgah kedai, saya beli dekat dia lori, beli dekat dia bas, beli dekat dia kereta. Sekejap lagi dia sambut dekat saya pun atuk beli bas, dia pun mentolak. Sekejap lagi saya beli dekat dia kereta pula, dia tolak. Sambil duduk atas riba saya, dia duduk pegang. Dia duduk tengok lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap! Dia pun sambung, tuan-tuan. Dengan saya habis tahu lagu tu. Isteri saya datang. Dia kata, abang, kita ada anak 5 orang. Abang perasan tak? Sepanjang anak kita 5 orang membesar, abang tak pernah pun beli dekat dia orang mainan. Tak pernah pun. Datang cucu baru abang beli. Baru saya perasan, tuan-tuan. Menitik air mata saya. Selama ni, aku sibuk sangat. Hari jadi anak pun kadang-kadang aku lupa. Alangkah dosanya saya, tuan-tuan. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Makan nasi dengan anak-anak, dengan shell out. Kadang-kadang shell out tutup, Petron out. Petronas out. Saya tak pernah, tuan-tuan. Tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pergi berjalan di Melaka, melawat apa Musa lah, naik beca, berhias lah apa, saya tak pernah. Tuan-tuan lagi baik daripada saya. Fitnah pada saya ni benda baik. Tambah-tambah pula yang mai dengar ceramah ni pula, jadi baik. Sekarang ceramah dalam masjid. Dulu ceramah kita di padang, ceramah kita di stadium, ceramah kita kena buat dekat dataran. Kalau dalam masjid jawatankuasa kena marah, masjid pecah, tak muat. Dulu sebelum PKP. Maka dia jadi fitnah pada saya. Mai satu ustaz ceramah di masjid 5 orang. Kamu datang ceramah beribu-ribu orang. Ada tak kamu ujub? Ada tak kamu riak? Mampus saya.
Mampus tuan-tuan. Nak jawab apa tu? Nak bagi bersih hati. Syah ustaz tu 5 orang ya. 5 tu pula 2 pekak. Dia bukan pun nak dengar tak. 3 orang penyakit kencing tak lawan. Sat keluar masuk, sat keluar masuk. Kadang-kadang hak 5 orang dia mengajar tu lebih ikhlas daripada saya. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita jadi imam. Kadang-kadang fitnah pada imam tu. Jawatan imam, dapat allowance imam. Habis sembahyang maghrib, dia panggil Tok Bilal. Ana ada kelas Quran di rumah Datuk tu. Jadi anak mengajar dia, Ustaz. Isyak tu enta ambil lah. Isyak nanti enta ambil sebab anak nak mengajar rumah orang tu. Yang mengajar rumah orang tu tak boleh usik waktu hang kerja. Isyak tu hang kena tugas. Pasal apa hang bagi kat Tok Bilal? Tok Bilal saya kata, anak pun ada mengajar rumah Tan Sri Pak tak? Dia jumpa pula makmum belakang. Makmum tu lah, makmum tu lah imam tuan. Nak jawab apa depan Tuhan? Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Dia jadi ujian untuk orang baik-baik ni. Dia kita macam kita ni, datang sembahyang, datang mengaji, datang dengar ceramah, kita duk tengok orang tak datang. Kita kata nampak lah. Mati besok pandai datang masjid. Tahulah. Waktu hidup kan nak datang. Tahulah. Waktu sihat tak nak datang. Sakit pandai panggil kita baca Yasin di rumah dia. Tak tahulah. Nanti kita buat korban, pandai pula datang baris ambil kupon, ambil daging korban. Tak tahulah. Fitnah ni tuan-tuan. Kita rasa kita lebih baik daripada dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Ingat yang fitnah tu hanya untuk orang jahat enggak? Yang baik macam kita pun dia datang tuan-tuan. Dia mari perasaan tu. Ustaz Kazim ni tak pernah aku tengok dia pakai serban ceramah. Pakai songkok hitam. Cuba tengok aku ni, tak ceramah pun pakai serban. Cuma aku tanya satu-satu lah, songkok dia bila basuh? Tak pernah basuh songkok tu. Macam mana semayang songkok tak nak basuh? Saya jawab senang aja. Sejadah yang kau pijak tu pun tak nak basuh. Kepiah saya ni tak ada siapa pijak. Siapa yang pijak songkok saya? Cakap apa? Ni, kapek ni. Sejadah ni, kapek ni. Berapa ramai pijak? Yang kuku cekam, yang ambil air semayang kaki basah dia masa itu dia lap jalan tengok. Yang beringus nampak hak batuk tengah sujud batuk kahak terkeluar pula lantung kau lah. Itu sembahyang sunat. Waktu sembahyang isyak dia datang ke depan, yang ke belakang main duduk tempat dia. Dia sujud tempat tu pula. Apa benda lendih ni? Yang tu kau tak bertikai, yang songkok kau bertikai, yang serban ni, yang kopiah ni, yang kapet. Banyak. Selagi tidak ada najis, sembahyanglah. Simple punya hidup. Cuba tengok, ada tak najis? Tak ada. Tak ada, sembahyang. Apa masalah? Serupalah baju kita pun. Sebab ada driver bas tak sembahyang. Saya sewa bas buat rombongan 4 bas melawat Kelantan. Saya ingat lagi tuan. Bila sampai satu tempat, kami turun nak sembahyang, driver tak sembahyang. Saya kata, bang, jom kita sembahyang sekali. Tak apa Ustaz. Dia gelak pula tuan. Orang ajak sembahyang, dia gelak. Jomlah sembahyang bang. Tak apa Ustaz. Seluar tak basuh Ustaz. Dia pakai seluar jin. Dah 4 hari tak basuh Ustaz. Tak apa Ustaz. Tak selesa Ustaz. Ada najis tak? Tak ada. Ada tek cicak tak? Tak ada. Ada air kencing tak di situ? Tak ada. Kalau gitu, jom kita sembahyang. Simple punya hidup. Islam tu kan mudah tuan. Ada satu makcik, bila pergi rombongan, dia tak turun pak. Kita tanya dia, kak, turunlah sembahyang, bas nak tutup enjin, tutup, main sembahyang. Tak apalah, kak duduk dalam bas, tutup pun tak apa, lemah mati sekejap lagi, main turun.
Dia kata tak apa, telekung tak bawa. Lah, kenapa tak buat telekung? Tak sangka pula nak semayang. Sudah tuan-tuan. Yang ni lagi haru pula ni. Tak sangka nak semayang. Orang putih panggil unsangkerable nama dia tuan. La ilaha illallah. Macam-macam. Jadi, cabaran kita orang yang baik ni, hati. Cabaran kita niat ikhlas. Oh, bahaya. Ustaz Kazim tu, dia datang ceramah sini, berapa dia orang bayar? Ada yang tanya tuan-tuan. Dia ambil sempur, fikirah pula. Orang kira. La ilaha illallah. Okey? Ada yang tanya, berapa nak bayar kat saya? Itu lagi dahsyat lah. Berapa nak bayar kat saya? Oh, tuan-tuan, ni fitnah. Ada yang kata kalau nak panggil Ustaz Kazim, 25,000. Oh, bapa. Orang Perak kalau benda besar, bapa. 25,000, ya, bapa. Dia jarang sebut mak, jarang jadi bapa. Masa bila 25,000? Masa bila 10,000? Masa bila 5,000? Tak tahu saya. Rupa-rupanya benda tu betul Tuan Haji. Ada orang tengah. Ada orang tengah gunakan. Kalau Tuan Haji nak panggil Ustaz Kazim, saya boleh kontak dia. Boleh, cuba try tengok. Dah cuba try tengok pula. Ustaz Kazim bagi tarikh. Bila tu hasilkan? Berapa bayaran dia? 20,000 Tuan Haji. 20,000. Tak apalah, kita jumpa YB. Jumpa Koprak tu, jumpa Tokyo tu Chennai ni minta sponsor. 2,000 dia bagi kat saya, 18,000 dia balon tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jangan guna orang tengah. Saya punya prinsip senang tuan-tuan. Dijemput, saya datang. Tak jemput, saya duduk di rumah, main dengan anak cucu. Orang kasih sagu hati, saya ambil. Orang tak kasih sagu hati, habis ramah, saya balik. Kalau kasih sagu hati tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang. Dah. Simple punya hidup tuan. Apa masalah ada pening kepala? La ilaha illallah. Tapi kena jaga hati. Lagi satu benda yang kita kena jaga. Yang Nabi nampak dalam Isra' dan Mi'raj. Lidah. Ni, saya kata dah tadi jadi imam. Lidah. Contoh bagi imam. Dia jadi imam tarawih 20 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Habis-habis 20 rakaat dia jumpa makmum. Macam imam Mekah tak? Dia tanya pula tuan-tuan. Mampus. Sebab tu Allah suruh jaga lidah. Berapa banyak benda di hari kiamat yang masalah kita ialah lidah. Mengumpat, mencaci, takabur, riak. Sebab tu ni lidah ni tak bertulang. Bila tak bertulang, jangan bagi bebas. Allah penjarakan lidah dengan tulang. Nama dia gigi. Supaya lidah jadi baik. Duk jaga dengan gigi. Jangan duk bila duk macam ni elok. Cuba tuan-tuan, gigi tu bercantum bertemu dua-dua. Lidah diam tak kata apa. Nak buat apa pun susah. Tapi ada orang yang bila gigi dia tak ada, tak pun boleh bercakap. Allah bagi bibir pula. Kau kontrol lidah kau dengan bibir. Bila bibir bertemu bibir, langsung tak bunyi apa. Nampak? Bila buka, baru bunyi. Dia suruh jaga lidah. Sebab tu kalau bibir dengan bibir ni pun herat pun tak boleh buat apa. Tu tengok bibir orang herat. Nampak? Tak boleh buat apa. Dia sakit. Bibir herat. Sihat abang? Abang, sihat ke? Oh Allah, jazakallah. Tak nampak aku tidur sakit. Nampak? Terang sedik dia. Bodoh punya soalan. Tak nampak aku sakit. Nampak tu?
Kita selalu tanya, sihat ke? Tak sihat lah kalau dia sakit macam itu. Mulut herot. Tak boleh cakap. Jadi kalau dia nazak, kita ajar dia mengucap La ilaha illallah. Ikut keadaan orang yang nazak. La ilaha illallah. Itu mengucap lah tu. Jangan pergi perbetul dia pula. La ilaha illallah. La tu 4 harakat. La ilaha 4 harakat. 4 harakat. Tuan-tuan kalau ada orang macam ni, angkat dua-dua belah dia, pituk kat luar, tuan-tuan. Yang hamba Allah tu nazak dah. Hang boleh pergi cerita pula Mak Jaih Munfasil pula di situ. Hara betul, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita, dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ni, jahat jadi fitnah pada kita. Dia tengok datang ramai-ramai ni. Bukan dia tengok ceramah, dengar ceramah. Dia tengok motor. Tengok cantik tak? Okey. Kamu cover lain. Okey. Jahat dia, tuan-tuan. Kita keluar pada masjid, motor kita hilang. Cari mana motor aku hilang. Datang hamba Allah last sekali. Kamu tak ada bayar zakat ni. Jahat betul mulut, tuan-tuan. Banyak-banyak lain punya motor-motor orang lain tak hilang, motor kamu kena. Kamu tak bayar zakat. Nampak tak? Dia rasa dia lebih baik daripada orang. Sembayang Zuhur besok, dia bawa resit zakat. Kamu cakap aku tak bayar. Ni apa benda? Bergaduh pula, tuan-tuan. Dia menimbulkan fitnah pada orang baik, orang yang jahat ni. Dia mencuri, dia memfitnah, dia memukul orang, dia buat benda-benda yang bukan-bukan. Fitnah pada manusia. Sebab tu nak menjadikan manusia ni baik, salah satunya ialah akhlak, tuan-tuan. Macam mana nak membentuk akhlak yang baik supaya manusia ni jadi baik? Salah satunya ialah menjaga sembahyang. Bagaimana nak bagi baik? Tu, nampak ayat 9 tu. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dia baca maknanya. Orang yang berjaya siapa dia? Dan mereka yang tetap menjaga solatnya. InsyaAllah jadi baik. Tuan-tuan, depan saya ni namanya mikrofon. Benda yang paling Tok Bilal jaga, mikrofon. Tuan-tuan ingat, mikrofon ni senang-senang ke orang lain boleh pegang. Dia jaga. Anak-anak muda datang pegang mikrofon, dihalau. Hai, rosak ni kan. Hai. Lari budak-budak. Berhenti kat tengah jalan. Pakcik tu orang Jepun ke? Hai ke apa? Marah benar, tuan-tuan. Pasal apa? Amanah dia ni. Dia ada pula penjagaan mikrofon. Dia tak boleh dihembus. Jangan hembus. Nanti air liur masuk dalam benda ni, kena karen ustaz tu. Ada setengah orang dihembus. Hello. Imam jadi imam kena karen. Mati. Yang ketiga, dia tak boleh tepuk. Pok. Ingat berjalan lapuk ke pok ni? Tak boleh. Dia tak boleh campak mikrofon. Nombor 4, dia tak boleh banyak tangan. Banyak tangan, out, tuan-tuan. Sekejap awak ni pegang, sekejap awak ni pegang, kejap awak ni pegang. Bila nak pakai, sudah, tuan-tuan. Saya cukup hunsin. Orang ni kata kuat sangat, dia slow. Orang ni kata kuat, slow sangat, kuat balik, tuan-tuan. Lalah yang teruk penceramah. Mula-mula saya letak di bawah. Dia main bisik kat saya. Ustaz, angkat sikit. Kita pun angkat lagi. Ustaz, kuat. Tak dengar, Ustaz. Belakang tak dengar. Kuat lagi. Kita pun top ni. 3 kali dia main. Masuk kali 4, Ustaz. Atas. Saya telan mikrofon ni boleh, Ustaz? Nak rapat macam mana lagi, Ustaz? Kalau tak jaga elok-elok, mikrofon ni rosak. Semayang tak dengar. Zikir tak dengar. Ceramah pun tak sedap. Ni nama dia handphone. Handphone ni kena jaga elok-elok.
Jangan duk cah, sambil cah main TikTok meletup. Ni, sambil duk dengar ceramah, sambil duk cah meletup. Lepas tu salah pada ustaz tu pula. Celaka ustaz ni. Celaka apa yang kamu cah, kamu main bersepak? Ada pula tuan-tuan sambil main handphone buat live. Lato-lato. Lopop meletup kena muka dah. Terhempat langsung handphone ni. Rosak. Kena air. Tak boleh. Kalau kau charge kena air, meletup. Terbakar pula. Belum masuk lagi penggunaan dia. Jangan duk share benda haram. Jangan duk sebar benda haram. Jangan buat fitnah. Oh, dia banyak penggunaan ni tuan-tuan. Dan makcik-makcik, jangan duk masuk gambar seksi dalam ni. Walaupun makcik dah delete, gambar tu tetap ada. Zaman sekarang ni orang tak malu dah. Duk berjoget-joget pakai seksi-seksi ni. Allah, hak tua-tua bangka. Tergedek mak ngah ni tak malu kat mak ngah ni. Yang kita ni tuan-tuan, balik sembahyang Isyak, sambil duk tengok forum Perdana Ehwal Islam tu, bukalah TikTok, tengok keluar gambar seksi duk gedik. Isteri kat sebelah. Astaghfirullahalazim, celaka tu budak-budak ni lah, tak malu sungguh, haram ni. Hei, tak tahulah. Isteri pun bangun pergi ke dapur buat air. Mana yang tadi tu? Nampak orang sudah jahat betul. Ini bukan orang sini, ini di Afrika ni tuan-tuan. Orang sini clear, insyaAllah tak ada apa. Tuan-tuan, handphone ni kena jaga elok-elok. Tu kereta, motor, semua kena jaga elok-elok. Akhirnya dia memberi manfaat kepada kita. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata orang yang menjaga sembahyang dia. Kalau handphone boleh jaga, mikrofon boleh jaga, kenapa sembahyang tak dijaga? Ustaz, maksud menjaga sembahyang tu apa? Sembahyang awal waktu. Maksud menjaga sembahyang tu apa? Sembahyang tu, dia sebut tu, khusyuk tu. Maksud menjaga sembahyang tu apa? Baju elok-elok, bersih elok-elok, elok-elok pergerakan, bacaan semua elok-elok. Betul. Satu lagi, maksud menjaga sembahyang itu ialah jangan pahala sembahyang kita, bila kita tak jaga, pahala tu pindah dekat orang lain. Pahala sembahyang kita dapat dekat orang lain. Ni dia ni tuan-tuan. Yang Isra' Mi'raj duk cerita sembahyang ni. Tu dia. Kalau kita jaga sembahyang, confirm kita baik. Kita sembahyang maghrib tadi. Aku nak jaga pahala sembahyang aku. Jangan ngumpat. Berapa ramai yang ngumpat tu imam. Habis-habis salam maghrib, mana punya imam baca panjang-panjang, bodoh. Dah tahu ada ceramah, pendek sudah lah. Bodohnya imam. Pahala kita dah dapat kat dia. Pasal apa duk bodoh ke orang? Nanti sembahyang tarawih baca panjang pula. Masuk-masuk dalam masjid, imam baca panjang. Silap gue dah tahu. Panjang pula masjid ni. Besok aku cari surau lain, pendek sikit. Kalau kau nak sembahyang pendek, kau pergi Indon. 20 rakaat, 5 minit. Tengoklah YouTube tu. Allahu Akbar, amin, ahad. Allahu Akbar, amin, ahad. Yang kita dengar amin dengan ahad yang tuan. Dia orang ni sembahyang ke apa? La ilaha illallah. Abang-abang, jaga lidah. Akak-akak jangan ngumpat. Mengumpat itu menghadiahkan pahala kita pada dia. Jangan fitnah, habis pahala kita. Adik-adik jangan lawan mak bapak. Anak derhaka, sembahyang dia tergantung amalan dia. Akak-akak jangan lawan suami kita. Suami kita ni akak-akak lawan. Nabi tunjuk dalam Isra' Mi'raj tu, Allah tunjuk kebanyakan dia ahli neraka ni perempuan. Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? 2 sebab. Pertama lidah, yang keduanya sebab tak hormat pada suami. Nanya tunggu. Sebab tu akak-akak yang tak kahwin, relax.
Setengah kita duk ngutuk pada orang yang tak kahwin. Dia tak kahwin ke? Mana ada kahwin? Tahulah. Tak laku. Bukan tak ada orang Minang, dia milih. Siaplah kita. Dia sekurang-kurangnya tak ada dosa dengan suami dia. Akak kahwin berapa orang? Kak menjada 3 kali. Ni suami yang keempat lah. Dengan suami pertama tu akak ada dosa tak? Ya Allah Ustaz. Sudah. Tapi akak duk kutuk yang tak kahwin tu. Yang tak kahwin tak ada dosa dengan suami. Kita yang kahwin ni berapa banyak dosa dengan suami. Suami buat balik ikan. Tengok bapak kamu ni. Nak kata bodoh tak bodoh. Dia belinya ikan besar-besar. Ni patutnya disuruhlah toki kedai siang ikan, potong-potongkan. Dia suruh mak pula. Hei, geli mak tengok ikan besar-besar ni. Besok dia beli ikan kecil pula. Tengok bapak kamu ni bodoh betul dah. Beli kecil-kecil nak siang pun susah. Beli besar susah, beli kecil salah. Mangah jawab dari kiamat. Tu belum lagi dia marah suami dia pergi siap. Tuan-tuan. Abang ke mana abang? Siam. Jenuh lah tuan-tuan. Buat FB live lagi. Tak guna punya jantan. Apa nak jawab di hari kiamat? Kau malukan. Kau buka aib laki kau. Kalau kau betul-betul jaga semayang, kita takkan buka aib orang. Hatta isteri kita sendiri, hatta suami kita sendiri. Bukan untuk dipamerkan aib. Sebab itu tuan-tuan, lepas ni jaga semayang. Bila kita masuk dalam tabung, bila masuk dalam masjid, tengok duit RM1 dalam atas jadah, atas kapet. Siapa punya duit ni? Ya Allah. Bendahari ada RM1 tadi jumpa dekat pintu tu. Tak tahu siapa punya. Besok datang lagi, jumpa lagi RM2 pula. Ya Allah. Siapa tu cicir ni? Bendahari saya jumpa RM2. Besok pula tuan-tuan, 300. Nak serah pada bendahari ke tak serah? Nak ambil ke tak ambil? Ini kot nama dia rezeki terpijak. Orang yang datang sembahyang berjemaah di masjid, Allah murahkan rezeki. Inilah rupa rezeki dia. Pak saya apa rezeki? Pak saya 300. Cuba RM1. Ini apalah, duit siapa ni? Ni bahaya ni. Macam kita dengan anak kita. Ayah, cikgu minta kutipan derma untuk sumbangan maraton. Bos RM1. Tulis nama ayah ke? Hei, hamba Allah. Mbak, ayah, cikgu minta sumbangan derma untuk pertandingan syarahan apa tak tahu. Bos 100. Hamba Allah. Hai, bos nama ayah. Mbak. RM1 hamba Allah. 100 nama sendiri. Tuan-tuan. Jaga tu. Jangan fitnah orang, jangan lawan mak bapak, jangan mengumpat. Kalau betul-betul kita sayang pada semayang kita. Abang-abang bagi nafkah pada isteri bagi cukup. Jangan tampar, jangan pukul, jangan apa pun. Mereka adalah amanah kita. Kalau betul-betul aku nak jaga semayang, aku tak mau buat benda haram. Aku takut pahala aku semayang dapat dekat orang lain. Maka itulah tuan-tuan salah satu maksud innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang dapat mencegah daripada jadi jahat dan buat benda mungkar. Jom tuan-tuan, jaga semayang. Jangan sampai pahala kita dapat percuma pada orang. Buatkan yang terbaik. Mudah-mudahan semayang akan jadi benteng kepada kita daripada api neraka. Saya